Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saudara pengacara majlis yang berhormat Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu, Presiden Parti Amanah Negara, merangkap rasmi Konvensyen Pemuda Amanah Nasional bagi tahun 2023. Yang berbahagia Tuan Speaker Pemuda, yang berbahagia Timbalan Speaker, yang berusaha Timbalan Ketua Pemuda Saudara Nik Razak, dan barisan naib-naib ketua pemuda yang berusaha setiausaha pemuda merangkap pengarah Konvensyen Pemuda Amanah Nasional bagi tahun 2023. Yang berbahagia saudari Puan Mastura binti Abu Bakar, ketua Wardah yang baru, ahli-ahli jawatan kuasa pimpinan Pemuda Amanah Nasional, div-div dan tetamu yang kita raikan, yang jarang-jarang berlaku dalam sejarah Parti Amanah. Kita menerima tetamu yang luar biasa. Yang berhormat Dr. Akmal Saleh, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Yang berhormat Yong Shifura, Timbalan Ketua Depsi Malaysia. Yang berbahagia saudara Omar Mukhtar, Setiausaha AMK Malaysia. Yang berhormat saudara Sani Hamzan, mantan Ketua Pemuda. Barisan jawatan kuasa pimpinan nasional dan yang kita kasihi juga tuan rumah bagi konvensyen. Tempat kita berlangsung konvensyen ini Tuan Haji Zulkifli Ismail, Ketua Kawasan Lembah Pantai. Seterusnya ketua-ketua pemuda amanah negeri, ketua-ketua pemuda amanah kawasan, para perwakilan, para pemerhati serta hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, dan tak terkecuali yang penting dan selalu menjayakan program kita iaitu saudara Farouk Abdul Rahman, Ketua Pengarah Arif Nasional. Sidang konvensyen yang dikasihi sekalian, Konvensyen Pemuda Amanah Nasional pada tahun ini ialah konvensyen pertama kita di bawah Kerajaan Perpaduan pimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Gagasan Malaysia Madani yang semakin popular di bibir rakyat pada hari ini telah menjadi komitmen daripada parti kita semenjak awal penubuhan parti. Ini terbukti melalui tercatatnya perkara mengenai menubuhkan, memperjuangkan sebuah masyarakat dan negara madani dalam perlembagaan Parti Amanah sejak 8 tahun yang lalu. Saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat berkonvensyen kepada seluruh perwakilan, pemerhati dan para tetamu kehormat yang menghadiri Konvensyen Pemuda Amanah Nasional bagi tahun 2023 ini. Saya juga ingin mengajak semua perwakilan untuk memanfaatkan konvensyen ini sebaik mungkin demi parti yang kita kasihi. Adalah diharapkan agar perjalanan konvensyen kita syarat dengan perbahasan yang kualiti serta muhasabah yang jujur untuk memperbaiki pemuda. Dari tahun ke tahun kita nak pemuda kita lebih baik daripada tahun sebelum ini. Sidang konvensyen yang dikasihi sekalian, pada tahun 2021 iaitu 2 tahun yang lalu pada bulan pertama saya memimpin pemuda ini, tema Konvensyen Pemuda Amanah Nasional ialah memimpin kesatuan menuju kemenangan. Dengan meletakkan hala tuju membina satu pasukan pemuda yang kuat dan tersusun untuk menghadapi pilihan raya serta menjuarai isu-isu rakyat khususnya anak muda, pemuda telah memfokuskan gerak kerja kepada 3 tonggak utama iaitu pilihan raya, pengukuhan organisasi dan juga latihan. Umum mengetahui bahawa saya mengambil alih teraju pemuda dalam keadaan yang agak berpecah, kesan daripada kegagalan kita menguruskan perbezaan dalam pemilihan pemuda pada tahun 2019 yang lalu. Kita telah melalui ujian yang cukup getih kerana terpaksa berdepan dengan 3 pilihan raya negeri berturut-turut, PRN Melaka, PRN Sarawak dan juga PRN Johor.
pemuda telah diberi tanggungjawab bertanding di 5 kerusi, iaitu Serkam, Semok, Mahkota, Serum dan Endau. Walaupun kita gagal meraih dalam semua PRN tersebut, saya tetap berbangga dengan kesungguhan calon-calon dan jentera pemuda yang telah berjuang habis-habisan dalam mengangkat Parti Amanah dalam Pakatan Harapan. Dalam menjuarai isu-isu anak muda dan rakyat, pemuda telah memainkan peranan penting dalam mengangkat isu-isu termasuk isu integriti, isu harga barang, isu LCS serta pelbagai lagi. Pemuda telah memobilisasi seramai mungkin peserta di barisan depan dalam setiap demonstrasi, himpunan dan flash mob yang dianjurkan. Puluhan pimpinan dan aktivis pemuda telah dipanggil memberi keterangan di balai, malahan saya sendiri didakwa di bawah Akta Perhimpunan Aman 2012. Walau bagaimanapun, semua itu tidak sesekali melemahkan semangat pemuda untuk terus memperjuangkan nasib rakyat. Dalam usaha untuk memantapkan organisasi pemuda, alhamdulillah, usaha untuk membina pemuda sebagai satu pasukan yang kukuh dan tersusun telah menampakkan hasil yang semakin baik. Saya, setiausaha dan rakan-rakan pimpinan telah turun ke hampir setiap negeri, bertemu dan berbincang dari hati ke hati untuk meleraikan kekusutan yang tersimpul sebelum ini. Saya bersyukur kerana muafakat kita semakin erat dan sentimen perpuakan dan perpecahan semakin dapat dijernihkan. Tahniah kepada semua yang sama-sama menjayakan agenda perpaduan pemuda ini. Selain dari itu, muafakat bersama dengan rakan-rakan sayap pemuda dalam Pakatan Harapan iaitu Angkatan Muda Harapan juga semakin akrab. Terima kasih kepada AMK, terima kasih kepada DEPSI, Pemuda APCO serta rakan-rakan dalam Angkatan Muda Harapan Malaysia kerana bersama-sama menyedari peri pentingnya untuk kita bangun, melangkah dan berlari bersama. Solidariti sesama kita ini memberi isyarat kepada rakyat bahawa kita adalah pilihan terbaik untuk diberikan harapan dan peluang untuk terus memimpin negara. Pasca PRU 15 yang lalu juga, kita telah mendapat rakan baru, iaitu sayap-sayap parti dalam kerajaan perpaduan. Hari ini kita dapat duduk bersama dengan Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Terima kasih sahabat saya, saudara yang berhormat Dr. Akmal serta rakan-rakan delegasi Pemuda Barisan Nasional, juga rakan-rakan GPS, GRS dan lain-lain parti yang telah membentuk Pemuda Perpaduan serta entiti geng perpaduan yang akan terus memperkukuhkan kerajaan yang sedang berdiri pada hari ini. Pada tahun 2022 pula, iaitu setahun yang lalu, tema Konvensyen Pemuda Amanah Nasional ialah "Ini Masa Kita". Pemuda tampil lebih agresif mendesak agar ruang dan peluang diberikan kepada pemuda. Alhamdulillah, suara kita semakin didengari. Pucuk kepimpinan utama, khususnya Yang Berhormat Presiden, serta Allahyarham Yang Berhormat Timbalan Presiden, telah memberikan perhatian serta pertimbangan yang serius pada setiap tuntutan dan cadangan yang kita kemukakan. Ruang kepada pemuda terus diberikan dengan lebih luas. Jika dalam PRU 14 tidak ada kerusi parlimen yang diperuntukkan kepada pemuda, tetapi dalam PRU 15 yang lalu, parti telah mempertaruhkan 6 calon daripada pemuda untuk bertanding di kerusi parlimen, iaitu kerusi Temerloh, Tasik Gelugur, Padang Terak, Kuala Krai dan juga Parit Sulong dan Rantau Panjang. Kita consider Rantau Panjang ni pemuda lah. Umur dia masih bawah umur pemuda. Walaupun tewas, pengalaman bertempur di parlimen adalah suatu yang amat mahal nilainya. Terima kasih Datuk Seri Presiden. Terima kasih juga kepada Allahyarham Salahuddin Ayub, mantan Timbalan Presiden yang amat kita kasihi. Di peringkat DUN pula, pada kali ini jumlah DUN yang diperuntukkan kepada calon-calon pemuda sebenarnya meningkat 2 kali ganda kepada 21 kerusi. Walaupun banyak kerusi yang kita tewas kerana gelombang hijau dan sebagainya, tetapi pemuda telah menghadiahkan kemenangan yang bermakna kepada parti.
iaitu kita berjaya menang di 2 kerusi DUN, iaitu di Seri Serdang dan Batu Tiga. Tahniah kepada Naib Ketua Pemuda Yang Berhormat Abbas Azmi. Ada Abbas? Belum sampai. Dan tahniah kepada Ketua Pemuda Selangor Yang Berhormat Daniel Ar-Rashid. Saya sebutkan kemenangan di 2 kerusi ini ialah kemenangan yang bermakna kerana kerusi Batu Tiga khususnya ialah kerusi majoriti Melayu. Dan majoriti Melayu yang bukan kelompok T20, golongan pertengahan. Dan jumlah pengundi Melayu di Batu Tiga mencecah lebih 71%. Maknanya apa? Maknanya dengan jentera pemuda yang kuat, dengan calon yang kredibel, dengan sokongan daripada kawasan, sebenarnya kita boleh menang di kerusi yang majoriti Melayu. Tinggal lagi kita perlu perkukuhkan soft kita. Dan kita jadikan pemuda-pemuda kawasan yang mantap ini sebagai model kepada pemuda-pemuda kawasan yang lain. Sekali lagi saya ucap tahniah kepada pemuda Selangor, khususnya pemuda Shah Alam yang membantu. Selain kepercayaan untuk bertanding dalam pilihan raya, pemuda juga telah diberikan peluang dalam pelbagai posisi dalam kerajaan perpaduan. Peluang kepada ramai pemuda untuk mengisi peranan di badan legislatif, pejabat-pejabat menteri dan timbalan menteri, serta pelbagai perbadanan awam menunjukkan bahawa bakat-bakat yang ada dalam pemuda semakin mendapat perhatian oleh pucuk pimpinan parti dan juga kerajaan. Saya tidak mahu mendabik dada. Ia hanyalah permulaan dan kita tidak boleh terus berpuas hati. Banyak lagi kerja yang kita perlu lakukan. Tetapi bakat-bakat yang ada dalam pemuda ini perlu terus digilap dan diposisikan. Dan oleh kerana itu pelbagai platform latihan dan perkaderan telah ditubuhkan. Dan kita harap mendapat sokongan yang kuat daripada ahli-ahli pemuda di peringkat akar umbi untuk menyertai. Sidang konvensyen yang dikasihi sekalian, pada tahun ini, Konvensyen Pemuda Amanah Nasional mengangkat tema menerajui era baharu pemuda. Sesungguhnya tidak ada yang statik dalam dunia ini. Setiap sesuatu tertakluk pada perubahan. Saya sebenarnya potong teks ucapan ini jadi separuh. Sebab batuk, dah 2 minggu dalam Dewan Negara. Separuh daripada senator tu batuk, so berjangkit lah. Jadi tuan-tuan lega lah pasal tak lama kan. Tak sampai sejam insya-Allah. Pada tahun ini tema Konvensyen Pemuda Amanah Nasional ialah menerajui era baru pemuda. Tak ada sesuatu yang statik dalam dunia ini. Semuanya berubah. Mereka yang tak mahu berubah akan kalah, akan ditelan oleh arus peredaran zaman. Contoh yang selalu disebut oleh Allahyarham Abang Din kita ialah Nokia. Yang dahulunya gah sebagai peneraju telefon bimbit paling popular. Siapa yang tak ada Nokia dulu? Tetapi sekarang ini Nokia sudah tidak disedari kewujudannya. Begitu juga dengan kita dalam pemuda amanah. Kita tak boleh selesa dengan keadaan yang sama, dengan pendekatan yang lama. Pelbagai perkara baru perlu diterokai bagi memastikan kita bukan hanya kekal relevan, tetapi mampu menjadi peneraju dalam lapangan yang kita berada dan berjuang di dalamnya. Model kepimpinan dan gerakan pemuda era kerajaan perpaduan sudah pasti tak sama dengan model sewaktu kita menjadi pembangkang. Jika dahulu pemuda fokus aksinya kepada mobilisasi massa, mengkritik, menghentam kerajaan, membawa gerakan rakyat di jalan raya. Tetapi pada hari ini kita harus memanfaatkan kedudukan strategik kita dalam kerajaan dengan optimum. Tugas mendukung kerajaan bukan hanya dalam mempertahankan kerajaan, bukan hanya dalam menerangkan dasar-dasar kerajaan, tetapi kita juga mesti berada di depan dalam mencadangkan polisi-polisi yang terbaik untuk dilaksanakan oleh kerajaan. Suara pemuda mesti menjadi suara yang menentukan dan mempengaruhi pandangan awam tentang sesuatu polisi yang hendak dilaksanakan. Sudah tentu
ia memerlukan kepada kualiti diri yang tinggi dalam diri pemuda dalam setiap aspek dan juga bidang kepakaran. Sidang konvensyen yang dikasihi sekalian, di bawah kerajaan perpaduan, pelbagai perancangan ekonomi telah diadakan. Kerangka ekonomi madani memperkasa rakyat diluncurkan sebagai kerangka besar bagi berdepan kerencaman cabaran semasa dan jangka panjang dengan konsep menaikkan siling dan lantai struktur ekonomi Malaysia. Ada tertinggal sikit. Ekonomi madani juga menjadi induk kepada dasar-dasar yang lain yang diluncurkan, iaitu Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Negara, Pelan Induk Perindustrian Baru Negara 2030 dan Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia ke-12, KSP RMK 12. Terbaru, Belanjawan 2024 muncul dengan agenda yang lebih jelas serta pelbagai inisiatif dan langkah-langkah strategik dalam membela nasib rakyat di samping memulihkan negara. Alhamdulillah, dalam masa tidak sampai setahun, kejayaan telah mulai dirasai. Kadar pengangguran 3.4% pada Ogos 2023, iaitu terendah menyamai kadar sebelum COVID, iaitu 3.3%. Inflasi kita juga menurun. Kalau hari pertama Perdana Menteri angkat sumpah, inflasi kita 4%. Sekarang ini 1.8%. Inflasi kumpulan makanan yang paling memberikan kesan kepada rakyat, pada November 2022 nilainya ialah 7.3%. Sangat tinggi. Dan sekarang ini jatuh kepada 3.8%. Ini kejayaan yang besar yang kadang-kadang tak disedari oleh kita pendukung kerajaan dan akhirnya tak sampai kepada rakyat. Saya masih ingat waktu kita adakan demonstrasi di Masjid Kuala Lumpur, di Masjid Kampung Baru, di depan Sogo dan sebagainya. Waktu itu inflasi naik mencanak daripada bulan ke bulan. Satu Malaysia melihat dan resah. Tapi sekarang ini bila turun, ianya tak dibawa kepada rakyat, tak disebutkan. Jadi rakyat terus resah gelisah, walhal ekonomi kita semakin baik. Kini Malaysia kekal sebagai destinasi pelabur asing, destinasi utama pelabur asing. Bagi suku pertama 2023, kita berjaya meraih pelaburan diluluskan bernilai 132.6 bilion, iaitu melebihi 60% daripada sasaran awal dan sasaran tahun ini, dan dijangka menghasilkan lebih 51,000 peluang pekerjaan. Malaysia juga kekal sebagai destinasi tumpuan pelancong. Sehingga Ogos 2023, ketibaan pelancong asing ke negara kita ialah 13 juta orang, iaitu 3 kali ganda berbanding dengan tahun 2022. Ini membuktikan bahawa prestasi ekonomi kita semakin pulih. Dan lebih-lebih lagi apabila wujud kestabilan dalam kerajaan, dalam politik, maka hala 7 dan juga sasaran yang kita tetapkan itu akan dapat kita capai dalam masa terdekat. Secara umumnya, KDNK kita juga menunjukkan pertumbuhan yang baik. Pada peringkat awal 5.6% pada suku pertama, menurun suku kedua, dan sekarang ini menunjukkan kenaikan semula. Faktanya juga Malaysia merupakan negara ketiga tertinggi yang memperuntukkan untuk subsidi kepada rakyat. Dalam soalan saya di Dewan Negara, purata yang biasa kita bayar untuk subsidi, dia bermain dalam 23 ke 30 bilion sahaja setahun. Tetapi pada tahun lepas, kita peruntukkan sehingga 90 bilion. 90 bilion tuan-tuan, sangat besar. Dan ini tertinggi. Dan kalau kita tengok subsidi petrol, kita termurah, RM2.05 berbanding dengan pengeluar minyak utama dunia Arab Saudi RM2.94, Indonesia RM4.45, Thailand RM5.99. Tak cukup dengan itu, kadar cukai yang kita pungut juga, jumlah peratusan cukai berbanding KDNK kita juga terendah di kalangan negara-negara ASEAN. Prestasi pasaran buruh semakin baik. Pendapatan per kapita juga menunjukkan peningkatan yang ketara. Dan usaha kerajaan untuk menoktahkan kemiskinan tega juga semakin menunjukkan kesan-kesan kejayaan. Sekarang ini daripada 1% miskin tega sudah berkurang kepada 0.2%.
Nikmat kemajuan yang dikecapi ini turut dapat dirasai oleh rakyat seperti yang terpapar pada petunjuk peringkat global dan domestik. Malaysia berhasil mencatat pencapaian yang memberangsangkan dalam pembangunan manusia berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia HDI. Pada tahun 2021 kita tangga 62 daripada 191 buah negara. Dan kita mensasarkan kedudukan yang ke-25 teratas dalam tempoh 10 tahun. Begitu juga dengan indeks kesejahteraan rakyat Malaysia yang menunjukkan peningkatan yang positif. Sidang perwakilan yang dikasihi sekalian, walaupun negara kita kini berada pada landasan yang betul, usaha menggulingkan kerajaan secara pintu belakang masih berlaku. Walaupun PMX telah mendapat sokongan melebihi 2/3, Perikatan Nasional tetap terus dengan usaha tebuk atap mereka tanpa segan silu, tanpa malu. Sebab itu mereka tak mahu berunding dengan kerajaan untuk mendapatkan peruntukan ahli parlimen bagi ahli-ahli parlimen mereka. Dan akhirnya, ahli-ahli parlimen mereka marah kepada Perikatan Nasional dan satu persatu memilih menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri dan Kerajaan Perpaduan. Sementara menjawab menuju PRU 16, cabaran untuk memenangi undi orang muda, menawan pengundi Melayu amatlah mustahak dan kritikal. PAS dan Bersatu akan terus menggunakan isu ancaman Melayu dan umat Islam untuk menghasut rakyat menolak kerajaan perpaduan. Mereka tak ada modal dari sudut integriti, dari sudut kecekapan mentadbir, tetapi mereka merekayasa fitnah menggunakan sentimen perkauman melampau dan keagamaan secara ekstrim. Sementara menjawab fitnah dan memperbetulkan salah tanggap dalam isu Melayu dan Islam, Amanah bersama dengan kerajaan perpaduan mesti membawa naratif yang jelas dalam membela dan memperjuangkan nasib orang Melayu sebagai kaum majoriti dalam negara ini. Melonggokkan perjuangan Melayu dalam agenda rakyat secara keseluruhannya ternyata terbukti tidak berkesan. Dalam meyakinkan orang Melayu bahawa PH dan kerajaan perpaduan ialah gabungan terbaik untuk mentadbir negara ini dan menjamin nasib orang Melayu dan Bumi Putra tidak akan digadaikan. Pemuda Amanah menyambut baik penganjuran Kongres Ekonomi Bumi Putra pada Januari tahun hadapan. Ia akan menjadi usaha penting dalam memperjuangkan isu-isu Bumi Putra sekaligus menutup mulut pembangkang kononnya kerajaan perpaduan telah melupakan agenda Melayu dan Bumi Putra. Dalam pembentangan kerangka ekonomi madani, dalam pembentangan kajian separuh penggal RMK 12, dalam pembentangan bajet 2023-2024, agenda Bumi Putra itu diberikan perhatian khusus dalam setiap ucapan Perdana Menteri. Saya menyeru agar pemuda dan ahli amanah secara umumnya untuk mengambil bahagian aktif, mengambil bahagian yang kuat dalam kongres yang akan diadakan nanti. Kerana isu yang melanda Bumi Putra ini ialah isu real. Equity kita masih pada kedudukan 18%, jauh daripada sasaran 30%. Jumlah caruman pencarum-pencarum Melayu dan Bumi Putra menjunam dengan begitu teruk pada zaman Perikatan Nasional kerana mereka sesuka hati membuat pengeluaran khas sehingga mencecah 145 bilion dalam tempoh setahun. Ini isu-isu yang akan dirasai oleh orang-orang Melayu. Kalau mereka tak ada duit dalam KWSP, mereka akan pencen dengan terpaksa bekerja sebagai apa-apa juga kerja yang tak setimpal dengan kelulusan mereka. Jadi ini harus kita elakkan. Dan saya harap Kongres Ekonomi Bumi Putra ini ialah ruang untuk kita bincang dengan tuntas, dengan menyeluruh tentang masalah sebenar orang Melayu dan juga Bumi Putra. Sidang konvensyen yang dikasihi sekalian, ramai yang bertanya tentang apa gagasan, apa benda yang kita nak buat pemuda ini. Saya akui oleh kerana kita back to back pilihan raya, tak banyak kawasan yang saya dapat turun dalam tempoh 2 tahun ini. Tetapi nak bagi faham mudah tentang gagasan pemuda ini saudara, kita tengok pada akronim pemuda. P, E, M, U, D dan A. Apa benda P? P progresif. Kita nak melahirkan barisan kepimpinan pemuda, ahli-ahli pemuda yang progresif. Progresif ni maksudnya maju, ada kemajuan.
Kita tak mahu kemajuan itu hanya dari sudut fizikal kita makin besar, jangan. Kita nak kemajuan itu dari sudut kualiti kita, dari sudut pengetahuan kita, kemahiran, pengalaman kita. Dan dengan kemahiran itu, kita bukan hanya memenuhi permintaan dan juga hasrat mantan timbalan presiden kita dalam Convention Pemuda 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, tetapi kita juga mempersiapkan pemuda untuk menjadi barisan kepimpinan negara pada masa kini dan juga pada masa hadapan. Sesungguhnya latihan perkaderan dan pembangunan kepimpinan ialah teras penting dalam sesebuah parti, khususnya sayap pemuda. Kita telah wujudkan Akademi Kepimpinan Putera yang khusus untuk calon dan jentera pilihan raya. Terbaru, kita telah pun mewujudkan Akademi Tunas Negarawan, TUN. Dan dalam masa sedikit lagi insya-Allah barisan kepimpinan baru akan melancarkan Akademi Kepimpinan Salahuddin Ayub Aqsa. Kenapa kita buat banyak sangat? Orang tanya kan. Banyak sangat akademi. Yang pertamanya kita nak tunjuk bahawa kita committed dan serius dalam soal latihan dan perkaderan. Dan yang keduanya, dia ada beza. Kalau Akademi Putera ni fokus latihan pilihan raya, persiap jadi calon. Ini perlu urgent punya latihan. Kita tak mahu jadi calon pilihan raya, tak tahu apa benda nak buat. Dan itu telah berjalan, saya ingat lebih daripada 3-4 siri latihan. Di utara kita buat, di selatan kita buat dan sebagainya. Tahniah, saya ucap pada pengarah pilihan raya kita, Saudara Asma Alif, menjayakan Akademi Kepimpinan Putera. Yang terbaru, Akademi Tunas Negarawan. Ini lebih menyeluruh ataupun lebih terbuka. Yang bukan ahli pun boleh masuk tunas negarawan. Sebab apa kita buat tunas negarawan? Sebab kita nak supaya orang muda tahu masuk amanah ni ada benda yang mereka dapat. Saya masih ingat beberapa bulan yang lepas ada anak kenalan saya. Dia minta surat sokongan. Sokongan untuk dia pergi temu duga. Saya pun kata tak boleh, surat sokongan tak boleh, tak dibenarkan, tak digalakkan. Tapi susah, dia datang 3-4 kali dia datang. Bawa duku, bawa rambutan. Jadi saya kata macam mana nak buat, saya pun buatlah satu surat yang seolah-olah memperakukan dia ni seorang calon yang baik. Saya kenal lah jauh-jauh anak dia. Tapi bila pergi temu duga, teruk sungguh. Tak disuruh duduk, dia duduk bercakap, tanya sepatah, dia jawab sepatah, ada yang tak jawab. Jadi bila penemu duga tengok, tak kena macam ni. Sokongan daripada senator dah kuat. Tapi orangnya teruk, tak cukup. Jadi saya ambil keputusan, tak ada lagi surat-surat yang semacam itu. Dan apa yang kita nak bagi kepada anak muda ialah sijil yang insya-Allah akan ditandatangani oleh menteri kita ada 2 orang insya-Allah. Salah satulah. Kan? Jadi dalam itu kita listkan modul kenegaraan, modul interpersonal skills, communication skills dan sebagainya. Jadi bila penemu duga tengok, ini sign Abang Mat. Dia dah masuk latihan tunas negarawan. Dan kita nak tunas negarawan ini jadi satu jenama kita. Saya bila orang tanya, bila nak buat perkaderan, bila nak buat? Bila kita buat, hampa tak datang. 2 minggu lepas kita buat, bukan main mewah kita buat di Negeri Sembilan. Habis satu kepala kita belanjakan 1,000 seorang. Yang datang 11 orang datang. Ramai jurulatih daripada peserta. Betul lah kita dekat pemilihan, fokus nak kempen. Tetapi latihan ini benda asasi kita. Mesti kita utamakan. Sebab kalau duduk dalam pemuda, tak progresif, tak ada kemajuan. Daripada tahun pertama tak pandai bercakap kat depan sampai tahun terakhir jadi ketua pemuda masih tak pandai bercakap kat depan, apa teruk sangat pemuda kita. Jadi saya minta lah, dia kadang-kadang kena marah juga kan, tapi tak apalah. Saya nak sebut benda ni penting sesaudara. Benda ni sangat penting. Kalau kita buat program orang tak datang, duit habis, masa terbuang, tetapi tak bertambah apa-apa. Tapi saya ucap tahniah juga kepada Biro Kepimpinan Pemuda, Biro Pembangunan Kepimpinan, Saudara Zamir. Walaupun dia dah habis umur pemuda dah, tetapi dia tetap memberikan komitmen hari-hari akhir sebagai pimpinan Exco Pemuda. Jadi saya harap untuk akan datang, siapa-siapa yang dilantik jadi KP negeri, yang menang KP kawasan, tolonglah buat tunas negarawan, hantar peserta. Yang minat lah, kalau peserta tu memang tak minat, payah juga kita. Itu yang kedua. Yang ketiganya saudara, Aqsa. Sebab apa kita buat Aqsa? Aqsa ini dia ialah platform tahap tertinggi. Maknanya khusus untuk apa? Untuk kami, Barisan Kepimpinan Exco Pemuda. Hari inilah, untuk yang akan datang kita tahu lah kan.
So barisan kepimpinan Exco Pemuda yang baru, kita minta dia masuk Aqsa ini. Dan juga barisan kepimpinan ketua-ketua pemuda kawasan. Mesti ada kualiti yang hebat ketua-ketua pemuda kawasan kita. Dan Aqsa ini pengisian dia ialah kepimpinan utama parti dan juga kepimpinan utama kerajaan. InsyaAllah kita pun nak jemput Datuk Seri Presiden UMNO untuk menjadi antara orang yang akan beri sumbangan ataupun beri pengisian dalam Aqsa kita. Kita nak jemput pimpinan DAP, pimpinan rakan-rakan kita, keadilan. Kalau boleh kita nak Perdana Menteri juga datang sama-sama memberikan pengisian dalam Aqsa yang kita akan adakan nanti. Itu yang pertama, progresif. Yang kedua E. E apa benda E? E ekonomis. Kalau orang tanya parti tertentu, sebut pemuda parti tertentu, orang nampak, oh ini parti yang ada ramai agamawan. Kalau konotasi negatif, parti lebay. Tak apalah. Tetapi pemuda amanah mesti ada imej. Apa imej dia? Imej yang kita nak, pemuda amanah ini dilihat parti ataupun sayap yang ramai ekonomis di dalam pemuda amanah. Pemuda amanah mesti dilihat sebagai kelompok kepimpinan muda yang faham ekonomi, mampu menerangkan dalam bahasa mudah kepada rakyat marahin mengenai ekonomi. Kalau kerajaan membentangkan bajet dengan terma-terma jargon yang kita jarang dengar, KDNK, fiskal. Kadang-kadang ada ahli parlimen ni tertukar, fiskal, fizikal. Tak apalah. Tapi nak ceritanya ramai juga yang tak tahu. Tapi saya nak sebutkan, pemuda mesti boleh, walaupun dia mungkin lulusan usuluddin, mungkin lulusan matematik, mungkin lulusan bina, seni bina, tetapi bercakap tentang ekonomi itu dia ada keupayaan, dia ada kerangka faham yang jelas tentang ekonomi. Kerana 80% daripada perbahasan ahli-ahli politik ialah tentang ekonomi. Jadi kalau kita tak faham, macam mana kita nak terangkan kepada rakyat? Apatah lagi macam mana kita nak mencadangkan kepada rakyat untuk mengangkat polisi-polisi baru yang lebih segar kepada kerajaan. Jadi itu, Biro Ekonomi kita akan wujud dan aktifkan balik. Ini penting. Biro Antarabangsa yang kadang ada, kadang tak ada ni, kita nak aktifkan balik dan kita minta Biro Antarabangsa ini untuk giat menghantar delegasi pemuda untuk menyertai pelbagai persidangan dan program antarabangsa menyentuh mengenai polisi ekonomi global. Itu E. Kemudian M, mandiri. Kita nak pemuda ini mesti mandiri, mesti boleh berdikari, tidak bergantung dengan pimpinan kawasan, tak bergantung dengan isteri, tak bergantung dengan keluarga. Mesti kewangannya kukuh. Kalau dia aktif sepenuh masa dalam parti, keusahawanan itu mesti kita jana dan bantu daripada sayap pemuda. Kita salurkan. Dan saya juga ingin mencadangkan kepada kepimpinan akan datang supaya diwujudkan biro kebajikan khas kepada aktivis murabitun kita, supaya ada satu biro khusus yang boleh menyantuni dan menjaga kebajikan ahli pemuda yang memilih untuk sepenuh masa dalam parti. Kemudian U usrah. Usrah ini ialah biasa kita dengar lah dalam parti lama dulu, setengah yang pernah ada dalam PAS ataupun yang terlibat dengan NGO Islam ini. Usrah ini penting. Sebab kita nak ada satu platform untuk kita boleh pertaut ukhuwah dan juga kita bincang tentang isu-isu agama itu secara lebih mendalam. Kalau kita berdepan dengan pemikiran takfiri, apa jawapan dia? Kalau kita berdepan dengan pemikiran khawarij, apa jawapan yang kita perlu ada untuk menjawab? Sebab ada parti dalam negara kita ini, dia kerjasama dengan parti A pun dia ada dalil dia, kemudian bergaduh dengan parti A, bekerjasama dengan parti B pun ada dalil dia juga. Dia buat apa pun ada dalil yang menyokong dia. Bukan dia yang ikut dalil, tetapi dalil yang ikut dia. Jadi kita dalam pemuda amanah mesti ada satu kefahaman yang asas tentang agama, dan sebab itu saya harap usrah ini diberikan, dititik beratkan semula dalam pemuda atas nama apa pun terpulang, tanwir ke apa, tetapi kita wujudkan kembali. Kalau saya duduk di Putrajaya, usrah saya di Putrajaya. Tak perlu kita buat usrah pimpinan, tak payah. Usrah berasaskan kepada kawasan di mana kita berada. Dan usrah juga sesara, dia berkait dengan keluarga. Kita tak mahu pemuda ni turun aktiviti pemuda, tapi tinggalkan keluarga anak bini kita terkotang kanting. Pampers tak cukup, susu tak cukup, belanja kita tinggal tak cukup. Jangan begitu. Sebab ramai saya tengok kawan-kawan kita, kalau tak berjaya jaga benda asas kita ini, akhirnya dia akan jadi futur ataupun terkandas dalam pertengahan perjuangan. Kemudian yang seterusnya, D, dinamik.
Dinamik ini tugas yang sangat besar untuk Biro Komunikasi kita. Memantapkan media-media sosial. Penerangan kita mesti lebih aktif. Jangan, saya selalu tegur. Banyak lagi amanah, pemuda-pemuda amanah negeri yang tak ada akaun TikTok. Akaun Facebook tak diupdate. Saya pun tengok ramai juga rakan-rakan pimpinan yang belum ada akaun TikTok masing-masing. Kena ada lah. Kan? Sebulan, seminggu sekali at least ada pengisian. Sebab kalau kita tak buat, jangan harap kita pada akal umbi kita pun nak buat. Tapi saya ucap tahniah pada rakan-rakan exco saya, umpamanya saudara Faiz. Faiz antara pemilik akaun TikTok yang tertinggi. Dia punya view dia, tahniah. Begitu juga saudara Mus'ab. Mus'ab juga tinggi, saya ingat 300,000 ke apa. Macam Faiz juta. Itu hebat Faiz. Kemudian siapa lagi? Sahabat saya saudara Azhar juga aktif. Asim ada, tak perasan pula. Tapi ramailah, okeylah. Ya, jadi saya harap exco ni mesti ada TikTok. Cakaplah apa pun. Kan? Rakan-rakan ketua pemuda kawasan buat TikTok. Kan? Kita cerita, komen sikit 2-3 minit cukup dah. Tapi itu yang akan naik, yang akan dilihat dan dibaca oleh orang-orang muda secara umumnya. Dan yang terakhir sekali, saya juga nak minta dalam konsep dinamik ini, sebab kita nak pemuda kita ada daya tahan, daya saing, daya juang yang hebat. Jadi kita nak supaya parti fikirkan balik kedudukan Arif dalam parti. Sebab itu saya nak cadangkan supaya Arif dengan pemuda ni kita ada satu gabungan ataupun hubungan yang lebih erat. Kalau boleh dipertimbangkan, kita minta supaya Arif ini bersama dan berada dengan pemuda. Tetapi kekal dinaungi oleh Presiden lah. Supaya saya nampak ada kadang-kadang ada kelemahan bila kita berasing ini. Kita banyak tak dapat buat program secara serentak bersama lah. Dan ada latihan yang Arif buat, yang kita tak buat. Jadi kita nak benda-benda modul tu juga. Dan yang terakhir sekali, amanah. Amanah ni soal integriti kita dan soal kesetiaan kita kepada parti. Saya selalu dengar nasihat Abang Din. Betul, parti kita ni kecil, masih kecil. Ahli tak ramai, tak sampai 1/2 juta. Tetapi ni rumah kita. Dan pemuda mesti ada kesetiaan kepada parti. Jangan sebab tak dapat jadi calon pilihan raya merajuk tinggalkan parti. Kita ini satu benda yang menyedihkan. Tak dapat kerusi, tak dapat bertanding, boleh keluar daripada parti. Apa rendah sangat parti pada kamu? Yang pernah jadi exco 2 penggal, 1 penggal. Yang pernah menduduki kepimpinan utama tetapi memilih untuk tidak setia. Itu pilihan. Tetapi ini rumah kita, kecil-kecil rumah kita pun geran kita pegang. Kita pindah ke rumah jiran, walaupun besar, belum tentu kita boleh tidur kat mana. Kan? Mungkin di belakang tandas atau mungkin di luar rumah. Tetapi rumah kita inilah tanggungjawab untuk kita besarkan, pertahankan dan kita bangunkan. Sidang konvensyen yang dikasihi sekalian, PRU 16 lambat lagi betul, tetapi kita tak boleh ambil masa mudah, ambil mudah. Walaupun kita ada masa yang panjang untuk membuat persediaan, tetapi pertempuran pada kali ini amat mustahak dalam menentukan kelangsungan parti kita. Pengundi Melayu masih belum kembali kepada kita. Usaha dan kerja kuat masih perlu dilakukan. Negeri-negeri majoriti Melayu yang kini dikuasai PAS mesti segera menjadi tumpuan kerajaan perpaduan khususnya amanah. Masyarakat luar bandar khususnya Felda mesti terus aktif disantuni oleh pemuda. 52 parlimen dan 92 DUN melibatkan Felda dan pemuda mesti cakna dengan apa juga masalah warga Felda. Kerajaan telah membelanjakan berbilion ringgit, terbaru 12 bilion untuk menghapuskan hutang tertunggak peneroka. Tetapi peneroka juga masih di bawah, ramai bawah kemiskinan. Dan peneroka semakin jauh daripada kita. Sebab itu penting untuk kita lebih dekat dengan mereka dengan pelbagai program yang kita mesti gandakan. Jumlah pemilih pendaftar juga bertambah. Dan kalau kita tengok berbanding dengan tahun-tahun yang lalu, sekarang ini pengundi 18 hingga 40 tahun mencecah 58%. Ini bermaksud pengundi belia atau bawah 40 tahun ialah majoriti dalam politik negara kita. Pengundi muda menjadi kingmaker dalam pilihan raya akan datang. Mana-mana parti atau gabungan parti yang bercita-cita menjadi kerajaan mesti mampu menangkap imajinasi dan naratif 58% pengundi muda, pengundi di bawah umur 40 tahun ini. Kerajaan perpaduan khususnya amanah dan Pakatan Harapan mesti dilihat sebagai sebuah kerajaan yang benar-benar mendengar suara anak muda, memahami dan bersedia menyelesaikan masalah mereka serta bersedia mengiktiraf peranan anak muda dalam negara ini.
Visibility pemuda harus ditonjolkan dengan lebih ketara, terutamanya kerusi-kerusi yang kita tandingi, dan dengan kemampuan jentera pemuda yang ditingkatkan, pemuda mampu meyakinkan kepimpinan parti untuk memberi kepercayaan kepada pemuda untuk bertanding lebih banyak kerusi dalam PRU 16 insya-Allah. Slow je tepuk. Tak nak kerusi ke? Habis dah. Sidang konvensyen yang dikasihi sekalian, saya ingin mengajak semua pemuda amanah untuk bersatu hati, membantu dalam menggerakkan parti yang kita cintai ini. Mewakili jawatan kuasa pimpinan Pemuda Amanah Nasional bagi sesi 2021 hingga 2023, saya dengan rendah hati memohon maaf dari hujung rambut ke hujung jari semua kelemahan kami dalam memimpin dan menggerakkan pemuda. InsyaAllah kita semua akan bangkit dengan lebih kuat untuk mendepani cabaran membangunkan parti dan negara dan membawa visi rahmatan lil alamin. Marilah kita sama-sama memanfaatkan masa kita dalam organisasi pemuda amanah untuk memperkayakan diri dengan ilmu dan pengalaman yang tidak ternilai untuk menjadikan kita sebagai pejuang rakyat yang cemerlang dari segi fikrah, peribadi dan kemahiran kepimpinan. Saya penuh yakin sekiranya muafakat kita ampuh, kita mampu merealisasikan cita-cita kita untuk menzahirkan Islam sebagai rahmat kepada tanah air yang tercinta insya-Allah. Dan akhirnya saya sekali lagi mengharapkan supaya konvensyen ini akan menyemarakkan iltizam dan daya juang para penyokong pemuda amanah untuk terus memperkemaskan saf dan melipat gandakan bakti kepada negara dan agama. Dan alhamdulillah, selain daripada konvensyen yang kita adakan ini, kita juga mengadakan pemilihan. Saya ingin merakamkan jutaan penghargaan kepada seluruh pemuda amanah nasional kerana pemilihan kita ini sehingga ke tahap ini berlangsung dan berlaku dalam keadaan yang begitu harmoni. Walaupun ada sedikit sebanyak mungkin, biasalah kan, kita ni Wardah pun bergasak juga dengarnya kan. Jadi pemuda ni bergasak sikit sebanyak tak apa. Tetapi saya cukup puas hati, tak ada benda-benda yang tajam, pertembungan-pertembungan yang kritikal, yang keras, yang saya yakin insya-Allah kalau kita boleh uruskan, kita akan sama-sama satu pasukan. Bukan hanya sebelum pemilihan tetapi juga selepas pemilihan. Sejak amanah ditubuhkan sehingga ke hari ini, puluhan ahli parti telah pergi menghadap ilahi, termasuk mantan ketua pemuda kita, Allahyarham Saudara Syazni Munir Muhammad Isnin, mantan naib ketua pemuda yang tahun lepas bersama dengan kita dalam konvensyen di Negeri Sembilan, Saudara Muhammad Fazil Ahmad, beberapa ketua-ketua pemuda kawasan, aktivis pemuda di peringkat kawasan, dan yang terakhir yang kita semua tahu, kehilangan timbalan Presiden kita dalam keadaan bekerja dan berjuang untuk rakyat. Sesungguhnya perjuangan kita bukan main-main. Perjuangan kita bukan sekadar hobi untuk mengisi masa senggang. Di bahu kita terpikul beban amanah yang cukup berat yang akan dihitung oleh Allah pada hari akhirat nanti. Mudah-mudahan perjalanan konvensyen kita hari ini sehingga daripada awal sehingga akhirnya dipandu dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Terima kasih.